Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar pula tentang kata penegas. Okey, ini adalah salah satu sistem bahasa yang selalunya akan disoal dalam bahagian objektif. So, dalam bahagian yang bulat-bulat. Okey. Jadi kata penegas yang ni kamu perlu tahu terdapat dua jenis. Okey, terdapat dua jenis. So, apa kata penegas? So, kata penegas ialah praktikal. Okey, kejap. Partikel yang digunakan untuk memberi penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Jadi maksudnya kata penegas ni adalah kata yang menegaskan sesuatu. So, ataupun menekankan tentang sesuatu. Jadi contohnya kalau cikgu ingin guna satu ayat, apa yang kamu lakukan? Contoh, lepas tu tanda soal. Tapi kalau cikgu tambah kata penegas, apakah yang kamu lakukan? Jadi bila cikgu ada kata penegas, contohnya kah, okay, jadi ayat tu diberi penekanan. Okay, beza dengan kalau cikgu cakap, apakah yang kamu lakukan? Maksud tanda soal. Tapi kalau cikgu ingin tekankan, cikgu ingin tahu betul-betul apa yang kamu lakukan, jadi cikgu boleh gunakan apakah yang kamu lakukan. Jadi perkataan kah ni yang akan memberi penekanan. Dia yang akan menegaskan sesuatu, contohnya persoalan ataupun sesuatu penyataan, okay, ataupun sesuatu keterangan. Jadi ayat penegas adalah yang menunjukkan kita menegaskan sesuatu, kita menekankan sesuatu. So ayat tu akan ada lebih emosi boleh kira, okey. Terutamanya lagi kalau kita menggunakan ayat tanda seru, okey, ataupun ayat seru. Okey, jadi dua jenis kata penegas yang kamu perlu hafal, okey, untuk menjawab soalan objektif dan juga kadang-kadang soalan ni akan ditanya dalam soalan subjektif juga, okey. Ataupun soalan membina ayat ataupun soalan mengisi ruang kosong. Okay, jadi yang kamu perlu hafal ada dua jenis kata penegas. Yang pertama adalah kata tunggal dan juga yang kedua adalah kata partikel. Jadi kita akan tengoklah satu persatu. Jadi kalau kamu ada apa-apa soalan macam biasa kamu boleh tanya cikgu. Okey, jadi kita tengok yang pertama dulu. So, apakah kata tunggal? Jadi kata tunggal ni contoh, okey, juga hanya, memang, jua, pun, sahaja dan lagi. So ini adalah contoh kata tunggal. Jadi bilakah kita gunakan kata tunggal ataupun kata penegas ini adalah untuk kamu menegaskan kedua-dua bahagian ayat, subjek ataupun predikat. So benda ni kalau kamu guna perkataan jua, okay, pun, sahaja ataupun memang, benda ni akan menegaskan kedua-dua bahagian subjek ataupun predikat. Sebab kalau kamu masih hafal apa tu subjek ataupun predikat dalam satu ayat yang lengkap, okey, kalau kita ada ayat lengkap, kita mesti ada satu subjek dan juga satu predikat. Kalau kamu masih hafal untuk membuat satu ayat yang lengkap. Contohnya subjek kucing. Okey, kalau ayat kamu tidak lengkap, kamu hanya ada subjek sahaja, jadi kamu akan cakap kucing ataupun kucing itu. Jadi ayat tu adalah ayat tergantung. Tapi contohnya kalau kamu ada ayat yang lengkap, kamu ada subjek dan juga predikat. Contohnya kamu cakap kucing itu berbulu oranye. So, kucing itu adalah subjek, predikat adalah berbulu oranye. So, tu adalah ayat yang lengkap. Satu lagi, kalau kamu ingin membuat ayat yang lengkap, kamu mesti ada subjek tambah dengan predikat. Okey. Contoh lagi, kalau cikgu ingin menulis satu ayat. Tapi kalau ayat tu tidak lengkap, hanya ada subjek sahaja. Contohnya cikgu tulis ibu. Jadi ayat tu tidak lengkap. Tapi jika kamu ingin membuat satu ayat lengkap yang ada subjek dan juga predikat, kamu boleh tulis ibu saya seorang guru contohnya. So ibu saya adalah subjek, predikat adalah seorang guru. So
menggunakan kata tunggal, kamu tegaskan subjek kamu, contohnya ibu, dan predikat kamu, seorang guru. Okey, jadi jika kamu guna perkataan jua, hanya, memang, jua pun sahaja lagi, kamu kena tegaskan bahagian subjek, contohnya macam tadi ibu ataupun kucing itu, dan juga predikat kamu, iaitu contohnya seorang guru ataupun berbulu oren. Okey, jadi kamu kena tegaskan dalam satu ayat yang lengkap. Okey, tapi kalau kata praktikal, dia tidak akan tegaskan kedua-dua, hanya satu bahagian. Okey, jadi contoh ayat tunggal ataupun kata tunggal adalah selain pandai berbahasa Inggeris, Zakwan juga pandai berbahasa Cina. Okey, kebanyakan penduduk kampung air memang arif tentang selok-belok menangkap ikan. Jadi apa yang dalam ni kamu boleh nampak adalah, bila cikgu cakap tadi, dia menegaskan kedua-dua bahagian subjek dan juga predikat. Mesti hafal, okey, kedua-dua. Jadi kalau kamu tengok sini, dia menegaskan subjek iaitu Zakwan, dan juga dia menegaskan predikat, pandai berbahasa Cina. Jadi bila kamu menggunakan juga, maksudnya kamu tegaskan Zakwan dan juga kamu tegaskan pandai berbahasa Cina. Okey, jadi benda ni menegaskan, macam kata penegas, menegaskan yang Zakwan ni pandai berbahasa Cina. So dia tegaskan Zakwan dan juga dia tegaskan berbahasa Cina. Jadi kalau kamu kurang faham, macam biasa kamu boleh tanya cikgu. Lagi, memang. So, memang ni dia akan menegaskan subjek dan juga predikat. Okay? Subjek dan juga predikat. Sebab macam cikgu cakap, kedua-dua. Okay? Subjek dan juga predikat. So, subjek dia adalah kampung air. Okay? Dan dia tegaskan dengan menggunakan memang, dia tegaskan selok-belok menangkap ikan. Okay, so tu maksudnya kata penegas. Kita menegaskan yang kampung air ni memang arif ataupun memang pandai menangkap ikan. Dan kita tegaskan menggunakan kata memang. Okay, kata tunggal. Lagi satu, selain kata tunggal, kita juga ada kata praktikal. Okay, jadi yang kamu kena tahu, kata praktikal adalah contoh kah, lah dengan tah. Jadi mudah untuk kamu bezakan kata tunggal dengan kata praktikal. So kata praktikal gunakan kah, lah dan juga tah. Jadi mudahlah untuk kamu tegaskan. Mudahlah untuk kamu bezakan. Jadi apa yang beza dengan kata praktikal ni, dia hanya menegaskan rasa predikat. Jadi macam cikgu cakap, kalau kamu ingin menulis ayat lengkap, mesti ada subjek tambah dengan predikat. Tapi untuk ayat praktikal kah, lah dengan tah, dia cuma tegaskan bahagian predikat sahaja. Contohnya macam cikgu cakap tadi, seorang guru ataupun berbulu oren. Okay, dia cuma tegaskan bahagian predikat ni sahaja. Dia tidak akan tegaskan subjek ibu ataupun dia tidak akan tegaskan subjek kucing itu. Okay, hanya predikat sahaja. Hanya predikat selepas kamu bercakap tentang subjek. Okay, jadi contoh kata penegas praktikal kah, lah dengan tah. Okay, contoh ayat adalah, apakah awak penduduk asal kampung ini? Okay, apakah? Okay, apakah awak penduduk asal kampung ini? Lagi, apatah yang dilakukan pada malam-malam begini? Jadi, kah, lah dengan tah ni, dia hanya menegaskan bahagian predikat sahaja. Kalau kamu tengok, dia tidak ada subjek. Okay, dia tidak ada subjek. Dia tidak ada ibu, dia tidak ada kucing itu ataupun dia tidak ada benda lain. Dia hanya menegaskan predikat sahaja. Okay, jadi kah, lah dengan tah ni selalunya bila kita guna dalam soalan. Okay, ataupun bila kamu guna ayat seru. Jadi dua ni selalunya yang digunakan. Apakah, apalah ataupun apatah. Contoh kah, lah dengan tah adalah untuk soalan selalunya
ataupun ayat penyata ataupun ayat seru. Okey, so seperti biasa kalau kamu kurang faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, jadi tinggal 3 lagi slide. Jadi kalau kamu tengok sini, cikgu ada beberapa contoh. Okey, ada 2 contoh. Contoh yang pertama, setelah majlis kenduri itu selesai, mereka, okey, jawapan dia adalah A, pun minta diri untuk pulang. So, kalau kamu tengok, lagi, jua dan sahaja tidak sesuai. Contohnya, setelah majlis kenduri itu selesai, mereka sahaja minta diri untuk pulang. Kita tak boleh tulis sahaja. Sebab sahaja tu menegaskan yang hanya kumpulan tu sahaja. Tapi kalau kamu tengok pun adalah ayat yang paling sesuai. Mereka pun meminta diri untuk pulang. Jadi pun ni dia akan menegaskan, okey, dia akan menegaskan mereka ni dan juga dia punya predikat. Okey, dia akan menegaskan subjek iaitu mereka, pun dia ingin menegaskan mereka ni memang minta diri untuk pulang. Okey. Mereka pun minta diri untuk pulang. Okey, lagi contoh satu, nama bangunan yang tinggi itu. Okey, jadi kalau kamu tengok tanda soal, selalunya kita akan guna kah, okey, lah dan juga tah. Jadi kalau kamu tengok tanda soal ni, bangunan. So bangunan kita tahu adalah satu subjek. Okey, satu subjek ataupun benda. Okey, so kita tidak boleh guna siapa. Jawapan dia adalah B. Kita tidak boleh tengok siapa. Siapa adalah untuk orang selalunya. Okey, jadi kita tinggal dengan apa. Apa untuk tanya tentang benda. So, apalah, apakah. So, jawapan dia apakah nama bangunan yang tinggi itu. Okey. Okey, apakah nama bangunan yang tinggi itu? Sebab kita ingin menanyakan nama, subjek, okey, ataupun kata nama. Jadi jawapan yang sesuai adalah apakah. Lagi yang kamu perlu tahu tentang kata penegas ni, kita ada 2 bahagian tadi kan. Kita ada kah, tah dengan lah, dan juga kita ada jua, pun, hanya, memang. So benda ni yang pertama ni adalah perlu ditulis secara bercantum. Apa maksud cikgu bercantum? Kamu kena tulis siapakah. So benda ni adalah bercantum. Bukannya siapa, jarakkah. Mesti dia bercantum. Okey, mesti dia bercantum. Ni cara untuk kamu tulis dalam soalan subjektif ataupun dalam karangan esei. Jadi kebanyakannya kah, tah, lah ni adalah untuk tanda soal, tanda seru ataupun ayat penyata. Okey, ayat penyata contohnya macam ni. Okey, yang jua, pun, sahaja, lagi, benda ni adalah berasingan. Jadi kamu tidak boleh cantum. Okey, mesti ada jarak. Contohnya apa? Jarak, jua, jarak. Cadangan yang baik akan saya turuti. Okey, jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu. Okey, kalau kamu tak faham, kamu boleh tanya cikgu dan cikgu akan bagi beberapa latihan. Okey, sedikit latihan untuk hari ini.